untuk menambah dari apa yang telah disampaikan oleh Gopeng tadi berkenaan dengan influenza A H1N1 ini. Perkara ini mungkin dianggap remeh, tapi telah disebut oleh pembentang tadi, iaitu mengenai nama penyakit ini sendiri. Kementerian Penerangan bersungguh-sungguh melalui menterinya meyakinkan kita bahawa kita kena guna nama selesema babi untuk menunjukkan betapa seriusnya penyakit ini. Tapi dalam konteks kita nak dalam konteks kesihatan awam, public health, untuk mengajak seramai mungkin rakyat yang mempunyai tanda-tanda penyakit ini supaya tampil untuk mendapatkan rawatan segera, maka satu stigma tidak boleh dikenakan terhadap mereka yang berpotensi penyakit ini. Dan kalau dikatakan semua babi itu, ianya akan memberikan satu gambaran yang tidak tepat ataupun yang menakutkan. Ya, kita nak orang takut penyakit itu, tapi bukan namanya. Jadi kalau ada influenza babi ini digunakan, dia akan melekat kepada orang ni macam dulu pernah penyakit gila babi. Ya, tidak ada kaitan dengan babi, tetapi apabila kita gunakan epilepsi, maka connotation itu kurang menimbulkan stigma kepada pesakit. Jadi kes influenza A ini dengan babi dah berlalu. Dia bermula mungkin, ya, di bahasa Inggerisnya disebut swine flu, bukan pun pig flu, ya, swine flu. Begitulah ringannya. Tapi menteri kita kata bukan sesama khinzir, sesama babi. Tekankan dengan begitu nada yang cukup bersemangat. Saya telah buat komplain ini kepada pegawai Kementerian Kesihatan melalui SMS dan juga seorang timbalan menteri, dan ada respon dari Kementerian Kesihatan, dan selang sehari menteri lembut sikit, dia kata boleh pakai dua-dua. Saya tak setuju terus digunakan sesama babi ini terus kepada influenza A H1N1, supaya orang tidak akan terasa nanti kalau menteri pergi ke klinik berjumpa doktor dengan sesama, orang kata itu menteri itu kena babi. Kita takut begitu. Sesama tak dengar, tentang babi je dengarnya. Jadi ini akan menimbulkan satu implikasi kepada seluruh masyarakat. Dari segi public health-nya, ini mesti kita hentikan. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Adakah kerana menggunakan wabak babi, bolehkah ada orang yang dapat persepsi bahawa oleh sebab saya tak makan babi, saya tak terdedah, tak akan mengidap penyakit ini? Apakah ini benar sebagai seorang doktor? Itu yang kita harus elakkan daripada ada dikaitkan dengan babi. Sebab itu saya juga nak dengar daripada Kementerian Statistik dari segi bangsa. Ya, kalau misalnya semua bangsa kena, jadi tidaklah ianya melibatkan apa yang disebut haiwan babi itu. Kalau tidak, nanti orang akan templak, sejak bila pula kamu berapat dengan babi dapat influenza babi. Ya, jadi itu yang kita mungkin remeh perkara ni, tapi dari segi public health-nya, kalau kita nak dapatkan support daripada rakyat, tidak malu-malu, tidak segan-segan dan takut untuk diberikan gambaran yang negatif, maka kita kena gunakan nama yang sesuai. Dan saya harap menteri, ini tidak terlambat, belum terlambat lagi. Impression ini belum masuk ke dalam kepala kita, ya. 158 kes ini 26 lokal dan yang selebihnya import. Artinya dia sudah mula berjangkit di kalangan rakyat sendiri, dan ini pun kita jangka seperti disebut oleh Gopeng, dia under reporting, kerana mungkin ramai di antara kita yang ada tanda-tanda tetapi belum bersedia. Apa yang saya nak cadangkan, apabila dua negara baru dimasukkan sebagai negara yang berpotensi untuk membawa ataupun menjangkiti kita, iaitu Indonesia dengan Thailand, saya nak bertanya, apakah kemudahan saringan ataupun pemantauan di pintu-pintu masuk, semua pintu masuk, termasuk di Pelabuhan Kelang yang banyak menerima pendatang daripada Indonesia, sempadan Sabah Sarawak dengan Indonesia dan Kalimantan, apakah kemudahan yang sama disediakan bagi mengesan kemasukan penyakit ini? Kalau tidak, kalau hanya di lapangan terbang antarabangsa yang besar, ianya saya rasa bukan tempat yang satu-satunya kita nak mengawal penyakit ini. Jadi apakah kementerian bersedia dengan segala tenaga dan peralatan untuk menangani kemasukan di pintu-pintu masuk ini? Di samping itu, saya dimaklumkan cara mengesan suhu di tempat-tempat pemeriksaan ini pun berbeza-beza. Ada yang memeriksa suhu di telinga, ada yang meletakkan satu termometer di dahi, ya,
dalam suasana ya yang tentunya tidak tepat, tidak accurate. Jadi apakah standard yang dirasakan perlu, kerana kalau dalam airport tu dengan suhu aircon airport yang sejuk, mungkin dia hanya memberikan kesan terhadap cara kita mengesan ya suhu mereka yang baru tiba ke dalam negara ini. Mengenai vaksin yang dijangka lambat tiba, itu paling cepat pun katanya 6 bulan daripada sebulan yang lalu, artinya bulan November. Bagaimana penggunaan vaksin untuk flu yang lain? Adakah kita bercadang untuk menggunakan secara sparing, ya, sparingly, secara ya mudahlah, tidak diperketatkan penggunaannya, terutama kepada pelajar-pelajar kita yang sekarang ni musim mereka nak pergi ke luar negeri. Ramai yang akan ke Australia, ramai yang akan ke Amerika Syarikat dan juga ke Eropah. Adakah mereka ini termasuk dalam senarai yang mesti diberikan perlindungan melalui vaksin influenza yang sedia ada? Terima kasih. Ya, Kepong. Ada 5 minit ya, Man. Datuk